Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 5 sekalian? InsyaAllah untuk subjek sirah pada kali ini kita akan belajar tajuk Perang Mu'tah berlaku pada bulan Jamadil Awal ataupun Jamadil Ula tahun 8 Hijrah bersamaan dengan bulan Ogos ataupun bulan September tahun 629 Masihi. Mu'tah terletak di dalam negeri Syam, iaitu waktu itu di bawah jajahan Rom. Ia terletak lebih kurang 2 marhalah ataupun 90 km daripada Baitul Maqdis dan di tenggara Laut Mati. Sekarang ini Mu'tah berada di dalam negara Jordan dan nama tempat tu sekarang ini dikenali sebagai Karak. Setelah selesai Rasulullah SAW membuat perjanjian Hudaibiyah dengan Quraisy Mekah, Rasulullah telah berhasrat untuk mengutus 5 orang utusan untuk menyebarkan Islam, dan waktu itu sahabat-sahabat terdekat baginda memberi cadangan, memberi nasihat bahawa pemimpin-pemimpin negara lain dia tidak akan terima atau tidak akan membaca surat yang tidak ada padanya cop mohor. Maka mereka telah cop mohor Rasulullah SAW. Pada cop tersebut bertulis Rasulullah, Muhammad Rasulullah, tetapi sebagai penghormatan kepada Allah, nama Allah diletak di atas, nama Rasul di tengah dan Muhammad di bawah sekali. 5 tempat yang Rasulullah SAW telah kirim utusan ataupun duta kepadanya ialah yang pertama kepada Kaisar Rom, Hercules, wakilnya di Basra iaitu Syurahbil bin Amru al-Ghassani, yang kedua kepada Kisra Parsi iaitu Abrawai, yang ketiga kepada Raja Cyrus, raja berbangsa Kipti di Mesir, yang keempat kepada Raja Najasyi iaitu Raja Ethiopia ataupun Habsyah, dan yang kelima kepada Gubernur Bahrain. Yang mana Gubernur Bahrain ni kalau tak silap sudah pun memeluk Islam, tetapi surat Rasulullah tersebut hanya sebagai jawapan kepada pertanyaan Gubernur Bahrain tersebut. Daripada 5 utusan yang Rasul kirim ni, seorang telah dibunuh, iaitu yang dikirim kepada Kaisar Rom, namanya Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Al-Harith bin Umair Al-Azdi, dia telah diikat dan dipancung. Inilah yang mencetuskan kemarahan kaum muslimin, yang akhirnya Rasulullah mengirim tentera ke Mu'tah. Bilangan tentera muslimin yang dihantar ke Mu'tah adalah lebih kurang 3,000 orang, jumlah yang paling besar selepas daripada perang Al-Ahzab. Daripada tentera Rom pula selamai 200,000 orang. 100,000 daripada orang Rom dan 100,000 lagi daripada orang-orang Arab yang berada di bawah jajahan Rom. Sebelum tentera muslimin bergerak ke Mu'tah, Rasulullah telah berpesan kepada mereka 3 perkara utama. Yang pertama berkaitan dengan siapa pemimpin mereka. Yang kedua, apa tindakan yang pemimpin perlu buat bila sampai di sana. Yang ketiga, adab-adab dalam berperang. Yang pertama tadi, pemimpin mereka Rasulullah telah letak. Yang pertama mesti Zaid bin Harisah, itu anak angkat Rasulullah, jadi pemimpin. Kalau Zaid bin Harisah syahid, dia perlu diganti oleh Ja'far bin Abu Talib, iaitu sepupu Rasulullah. Kalau Ja'far pula syahid, dia perlu diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Jika tiga-tiga orang ni syahid, Rasulullah beri kebebasan kepada tentera muslimin untuk pilih siapa yang akan jadi pemimpin mereka. Okey, itu perkara pertama berkaitan dengan ketua mereka siapa. Yang kedua pula, apa yang mereka perlu buat bila sampai sana. Rasulullah suruh mereka pergi ke tempat yang Al-Harith bin Umair Al-Azdi dibunuh. Bila sampai ke tempat tu, dakwah kepada orang di situ untuk memeluk Islam. Kalau mereka tidak mahu memeluk Islam, Rasulullah pesan kepada tentera muslimin, berdoalah kepada Allah untuk membantu mereka memerangi kaum tersebut. Okey, itu perkara yang kedua, dakwah masuk Islam, kalau tak mau perang. Yang ketiga, perang pula perlu ada adab dia. Adab dia macam mana? Adab dalam berperang, yang pertama Rasulullah kata jangan membelut. Saya kata kalau dah buat perjanjian dengan orang sana, jangan belut, jangan khianati perjanjian itu. Yang kedua, jangan menyamun ataupun jangan mencuri harta rampasan perang sebelum dibahagi-bahagikan kepada semua tentera muslimin. Yang ketiga, jangan membunuh kanak-kanak. Yang keempat, jangan membunuh wanita. Yang kelima, jangan membunuh orang tua. Yang keenam, jangan bunuh ataupun jangan apa-apakan orang yang berada di dalam rumah ibadah.
Yang ketujuh, jangan menebas ataupun memotong pokok. Yang ke-8, jangan memusnahkan ataupun meruntuhkan bangunan. 8 perkara ni Rasulullah pesan sebagai adab. Tadi perkara utama dia 3. Pemimpin, apa yang tindakan dia perlu buat kat sana. Lepas tu ada adab berperang. Setelah beberapa lama bergerak menuju ke Mu'tah, tentera Islam akhirnya sampai kepada satu tempat yang bernama Ma'an di dalam Syam. Di situ mereka berhenti untuk berbincang setelah mereka dapat tahu tentera Rom telah sampai ke satu tempat yang bernama Ma'ab, tidak jauh daripada Ma'an tadi, di mana jumlah tentera Rom adalah seramai 200,000 orang. Jadi mereka berhenti di Ma'an tu untuk bermesyuarat selama 2 malam berturut-turut. Mereka bermesyuarat apa tindakan yang perlu mereka lakukan, sama ada terus berperang ataupun nak utus dua surat kepada Rasulullah tanya apa tindakan yang perlu mereka buat, nak tambah bilangan tentera ke ataupun sebagainya. Tetapi Abdullah bin Rawahah dia bantah cadangan mereka. Dia kata tak perlu hantar surat kepada Rasulullah, tak perlu tanya Rasulullah, kita teruskan berperang. Sebab apa yang kita takut, apa yang kamu semua takut ni, itu mati. Itulah sebenarnya tujuan asal kita berperang. Tujuan asal kita berperang sebenarnya nak syahid. Dan kita berperang bukan dengan bilangan, bukan dengan senjata kita, tapi kita berperang dengan agama Islam kita ni yang dengannya Allah telah memuliakan kita. So kesudahannya sama ada di antara dua kebaikan, sama ada kita menang ataupun kita mati syahid. Dua-dua baik. Dia kata-kata Abdullah bin Rawahah ni telah membangkitkan semangat tentera Islam. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk terus berperang. So keesokannya mereka bergerak untuk menuju kepada peperangan. Tapi bila nampak tentera Rom, mereka pusing ke Mu'tah untuk mereka susun tentera Islam, nak susun atur tentera Islam untuk berhadapan dengan tentera Rom. Setelah berlakunya peperangan berlaku dengan sangat sengit sehingga akhirnya Parlimen Islam ataupun Ketua Islam Muslimin yang pertama, Zaid bin Harithah, syahid. Ada yang mengatakan dia telah dilontar lembing sehingga dia syahid. Kemudian panji Islam disambut oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib ni asalnya menunggang kuda. Kemudian dia membuat keputusan untuk turun daripada kuda dan menyembelih kuda tersebut. Kenapa? Supaya dia tidak berpatah balik. Setelah kuda disembelih, macam mana nak patah balik kan? Kalau nak lari pun dah tak boleh lari jauh sangat dah. Tapi Ja'far bin Abu Talib ni juga syahid. Ada riwayat mengatakan bila ditemui jasadnya, pada tubuh badannya terdapat dalam, ada yang kata 50, ada yang kata 70, ada yang kata 90 tikaman. Tapi semuanya tikaman tersebut di bahagian hadapan badannya, bukan di belakang. Maksudnya Ja'far bin Abdul Talib ini tak pernah berpatah balik. Dia sentiasa ke depan. Dia mula-mula dia putus tangan kiri, putus tangan kanan. Lepas tu tangan kiri pula dipotong. Putus tangan kiri, dia pegang pula bendera tu dengan lengan dia. Tapi akhirnya dibunuh. Ada riwayat juga mengatakan ada askar Rom telah membelah Ja'far bin Abi Talib ni kepada putus dua. Kemudian panji Islam disambut oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni dia naik kuda, tapi nak masuk ke tengah-tengah peperangan ni, dia macam berhenti sekejap, dia macam teragak-agak. Dia berhenti. Lepas tu dia bersyair pujuk diri dia sendiri. Akhirnya dia masuk juga ke kancah peperangan tu. Dia pun juga gugur syahid. Kemudian ada seorang sahabat ni, kata silap nama dia Sabit bin Arkam, tak silap. Sabit bin Arkam. Dia sambut bendera tu sebab Abdullah bin Rawahah dah mati dah. Dia sambut, dia pegang. Sekarang wahai muslimin, dia kata, wahai kaum muslimin, pilihlah seorang di antara kamu untuk jadi pemimpin. Ada suara waktu tu ramai-ramai kata, engkau lah jadi pemimpin sebab engkau pegang bendera dia kan. Dia kata, aku tak boleh, aku tak layak. Akhirnya tentera muslimin sepakat untuk mengangkat Khalid Al-Walid menjadi ketua tentera muslimin.
bila Khalid Al-Walid diangkat jadi ketua yang baru, ketua tentera muslimin yang baru, dia menyusun satu strategi. Khalid ni dia berpendapat kalau nak perang sampai habis, memang mungkin umat Islam akan dibantai teruk lah. So apa yang perlu dia buat ialah dia perlu buat satu helah supaya umat Islam dapat selamat balik ke Madinah. Supaya dapat selamat balik ke Madinah. So apa yang dia buat, apa helah yang Khalid Al-Walid buat ialah dia meletakkan barisan hadapan tukar ke belakang, yang belakang naik ke depan, yang kanan pergi ke kiri, yang kiri pergi ke kanan. So bila tentera Rom nampak macam ni, bila dia nampak macam ni, dia kata, ni ada tentera baru ke? Islam tambah tentera ke? Dia nampak kan, pasal dia nampak muka-muka baru yang dia tengah beradab ni, dia nampak tentera-tentera baru. So dalam keadaan tu mereka masih berperang, tapi sedikit demi sedikit mereka mundur. Akhirnya bila sampai ke kawasan gurun padang pasir, tentera Rom tidak terus mengejar mereka, sebab tentera Rom fikirkan mereka sedang buat satu strategi untuk memerangkap tentera Rom di padang pasir. So mereka tak kejar pun tentera Islam. Akhirnya tentera Islam selamat balik ke Madinah. Peperangan Mu'tah ni merupakan peperangan pertama yang disertai oleh Khalid Al-Walid semenjak dia memeluk Islam. Dan dalam peperangan ini dia punya tension dia dahsyat dia tu sampai Khalid Al-Walid kata 9 pedangku telah patah. 9 pedang saya ni telah patah dalam peperangan Mu'tah ni. Yang kekal, yang masih elok je pedang Yamamiyah, pedang daripada Yaman agaknya. Pedang tu masih bertahan sampai ke akhirnya. Sampai-sampai di Madinah, Rasulullah menyambut tentera ni, tetapi setengah orang Muslim yang tinggal di Madinah tu, yang ada di Madinah, mereka mencela tentera Islam yang balik. Mereka kata, kamu ni tak habis perang lagi dah lari balik, kamu ni lari pada perang. Tapi Rasulullah akhirnya memperbetulkan tanggapan mereka yang salah tu. Rasulullah kata mereka sebenarnya bukan lari daripada perang, tapi mereka menyusun strategi dan mereka akan kembali memerangi Rom insya-Allah pada masa-masa akan datang. Bilangan tentera muslimin yang syahid ada lebih kurang 12 orang, tetapi bilangan tentera Rom yang mati tidak diketahui bilangannya, cuma ada dikhabarkan bilangannya lebih daripada 12 orang. Peperangan ini walaupun tidak selesai, tidak habis, tetapi ia telah menaikkan nama umat Islam di kalangan orang-orang Arab Nasrani yang berada di bawah jajahan Rom. Mereka mula memandang tinggi kepada umat Islam sebab mereka tahu tentera Rom waktu itu adalah tentera yang terkuat di dunia. Tentera Rom waktu itu adalah tentera yang terkuat di dunia. So dalam peperangan Mu'tah ini, bila 3,000 orang berlawan dengan 200,000 orang, itu satu peperangan yang bagi mereka peperangan yang mustahil. Tapi akhirnya umat Islam berjaya juga, walaupun perang tu tidak habis, tidak selesai, tapi Muslim berjaya, tentera Islam berjaya mengurangkan bilangan yang syahid, dan satu lagi berjaya kembali ke Madinah tanpa berani dikejar oleh tentera Rom. Tentera Rom tak berani nak kejar lepas tu sebab hasil daripada hilah yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid. Dan peperangan ini telah sebenarnya menjadi pembuka kepada peperangan-peperangan selanjutnya, sehingga akhirnya menyebabkan Islam akhirnya sampai ke Rom.